bacaan Yasin dan santapan rohani bagi siri yang kedua. Pihak majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan dalam sama-sama menjayakan program yang melibatkan hampir 14 buah institusi pendidikan pada malam ini. Semoga dengan kesudian kalian meluangkan masa pada majlis kali ini membolehkan kita duduk berkumpul dalam ikatan kekeluargaan di samping memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita keselamatan, perlindungan serta dihindari dari wabak penyakit. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, untuk makluman semua, kita sekarang sedang bersiaran secara langsung di live streaming Google Meet yang mana boleh menempatkan hampir 100,000 penonton dalam satu-satu masa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa boleh share program kita pada malam ini pada ibu bapa serta kenalan di sekolah masing-masing. Baiklah tuan-tuan, majlis kita pada malam ini kita akan teruskan lagi dengan ucapan yang berusaha Cikgu Alif bin Abdul Ghani selaku Guru Penolong Kanan Pentadbiran mewakili Guru Besar SK Pujut Kona Miri. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha semua barisan peneraju sekolah IPG dan sekolah swasta yang bersama pada majlis malam ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Saya difahamkan oleh Ustaz Muhammad Zaid bin Zuraimi, Ketua Panitia Pendidikan Islam SK Pujuk Kona. Pada malam ini terdapat 14 institusi pendidikan yang bersama merangkumi pejabat pendidikan daerah Miri, IPG Kampus Sarawak Miri, 9 buah sekolah rendah di daerah Miri iaitu SK Pujuk Kona, SK Tudan Jaya, SK Said Osman, SK Jalan Bintang, SK Agama, SK Tudan, SK Kampung Bakam, SK Kampung Beraya dan SK Temenggung Datuk Mu'ib. Selain itu terdapat juga sekolah dari Semenanjung yang kita jemput iaitu dari SK Kampung Datuk Seri Kamarudin, dari daerah Manjung, Perak Darul Rizwan dan Sekolah Kebangsaan Puchong Indah, Selangor Darul Ihsan. Dan tidak lupa sekolah swasta di Miri ini iaitu Sekolah Rendah Islam Integrasi Tahfiz Miri. Terima kasih kepada barisan guru besar yang telah pun sudi meluangkan masa bersama dengan warga pendidik dan juga ibu bapa serta murid-murid yang sedang bersecara langsung menerusi live streaming Google Meet. Alhamdulillah, program yang dijalankan ini sudah masuk siri yang kedua setelah program pertama yang kita jalankan pada bulan Julai yang lepas. Kita merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua ketua panitia pendidikan Islam, sekolah-sekolah yang terlibat dalam merancang dan melaksanakan program yang sangat baik ini. Usaha ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan keburukan. Dalam situasi pandemik ini, program kerohanian seperti ini dapat memberi nilai tambah dalam usaha kita memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara berjemaah. Untuk makluman semua juga, ini merupakan percubaan kali pertama kita menggunakan Google Meet menggunakan email baharu yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kepada semua sekolah. Setiap sekolah di bawah KPM telah menerima 8 email baharu. Antara keistimewaan email ini ialah kita dapat mengendalikan Google Meet seramai 250 orang dalam satu-satu masa, dan kita boleh settingkan live streaming yang boleh ditonton sehingga 100,000 orang dengan syarat menggunakan email delima. Jadi program ini sangat baik untuk kita sama-sama teruskan. Akhir kalam, mewakili tuan rumah, saya mengucapkan terima kasih kepada Unit Pendidikan Islam, Sektor Pembelajaran PPD Miri dan semua institusi pendidikan yang terlibat dalam menjaya dan mengimarahkan
program kerohanian ini. Semoga kerjasama dan ukhuwah serta silaturahim yang terjalin ini dapat diteruskan pada masa akan datang, dan sama-samalah kita bermunajat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemik ini dilenyapkan dari muka bumi ini, agar kita hidup kembali dalam keadaan normal dan murid-murid serta guru-guru dapat belajar dan mengajar di sekolah secara bersemuka semula. Semoga urusan kita semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Alif bin Abdul Ghani di atas ucapan beliau sebentar tadi. Baik, kini majlis diteruskan lagi dengan menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Salahuddin bin Cepa selaku Guru Pendidikan Islam SK Agama Miri untuk memimpin bacaan Yasin. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى
قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ربنا هجة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Salahuddin di atas pimpinan bacaan Yasin sebentar tadi. Baiklah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, majlis kita akan diteruskan lagi dengan mendengar tazkirah sebagai santapan rohani kita yang akan disampaikan oleh penceramah kita pada malam ini. Jadi sebelum itu, suka untuk saya menyebut serba sedikit tentang latar belakang kehidupan beliau. Dilahirkan pada 9 Julai 1991 serta merupakan anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Sudah berkahwin dan kini mempunyai sepasang 2 cahaya mata, mendapat pendidikan awal di Taski Abim, seterusnya di peringkat sekolah rendah dan meneruskan di peringkat menengah di Sekolah Menengah Agama Batu Talam Raub Pahang dan kemudian menyambung di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang pengajian Arab dan tamadun Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebelum berpindah ke Sarawak, beliau pernah mengajar di 5 buah sekolah, hampir 5 buah sekolah di sekitar kawasan Selangor dan juga Putrajaya, termasuk pernah mengajar bagi murid-murid pendidikan khas. Dan kini beliau berkhidmat di SK Syed Osman Miri sebagai guru bahasa Arab dan juga merupakan ketua panitia bahasa Arab di sekolah tersebut. Selain itu, beliau juga sering menerima undangan untuk menjadi khatib Jumaat serta menyampaikan ceramah di sekitar daerah Miri. Untuk itu, dijemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Saifuddin bin Ali untuk menyampaikan tazkirah. Falyatafaddal ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Ustaz Haji Awangku Zulkarnain bin Awang Ayub, penolong pegawai pendidikan daerah Miri, Encik Alif bin Gani, penolong kanan pentadbiran mewakili Guru Besar SK Pujuk Corner, Cik Suryati binti Amit, Guru Besar SK Tudan Jaya, Encik Juhaili bin Junaidi, Guru Besar SK Syed Osman, iaitu sekolah saya sekarang,
Dr. Narawi bin Abu Bakar, pensyarah yang mewakili pengarah IPG Miri, juga guru saya. Cik Haimisah binti Syerbini, guru besar SK Jalan Bintang. Encik Zaidi bin Abdul Hamid, guru besar SK Agama Miri. Puan Nik Suhaida binti Razak, guru besar SK Puchong Indah. Lagi seberang ya. Puan Rohani binti Ismail, guru besar SK Tudan. Encik Azman bin Hashim, guru besar SK Kampung Datuk Seri Kamarudin Manjung, Perak. Ini kampung rumah saya ni. Encik Awang Rabbil bin Awang Sulaiman, guru besar SK Kampung Bakam. Puan Suraya binti Wahab, guru besar SK Kampung Beraya. Ustaz Sahrul Khair bin Osman, juga sahabat asatizah kami daripada SK Islam Integrasi Tahfiz Miri, Sarawak. Dan yang terakhir, Puan Suryani binti Ibrahim, penolong kanan pentadbiran mewakili guru besar SK Temenggung Datuk Muhyiddin. Terlebih dahulu, terima kasih diucapkan kepada sahabat saya, Ustaz Zaid bin Zuraimi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang saya muliakan, yang berusaha, semua guru besar yang telah saya sebutkan nama sebentar tadi. Seterusnya para asatizah, rakan-rakan guru yang tidak mungkin saya dapat sebutkan namanya di sini kerana terlalu ramai. Seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selama-lamanya, marilah kita bersama-sama merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita terlalu banyak, terlalu besar, sehingga kan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'addu ni'matallah la tahsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita ni nak menghitung, wa in ta'addu, kalau kita nak menghitung nikmat Allah satu persatu, nescaya kata Allah la tahsuha, kita tak mampu betapa banyaknya. Tuan-tuan, para asatizah, rakan-rakan guru yang saya hormati sekalian, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hingga ke saat ini kita masih diberikan kehidupan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita berasa syukur jika kita lihat kepada mereka yang sedang diuji di luar sana. Patutnya kita sebagai orang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa memanjatkan kesyukuran kerana di kalangan kita masih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan segala nikmat yang mana kata Allah tadi dalam Al-Quran, kalau kita nak hitung satu-satu memang takkan terhitung. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu lagi pada ayat yang seterusnya, innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha Pengampun, War-Rahim, Maha Penyayang. Sebelum saya mulakan tajuk tazkirah lah, kita kata tazkirah sebab saya difahamkan oleh pihak penganjur, sahabat saya Ustaz Zaid, dia bagi masa setengah jam saja. Kalau sejam mungkin dia akan jadi ceramah. Tapi sebab setengah jam kita kata tazkirah. Jadi tuan-tuan, muslimin, muslimat, para asatizah, rakan-rakan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setelah dia menyebutkan tentang nikmatnya yang terlalu banyak,
Seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu lagi, innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Marilah sama-sama kita muhasabah diri kita. Termasuk saya orang yang bercakap. Selama kita hidup daripada kita akil balik sehingga ke saat ini, berapa banyak dosa yang telah kita buat. Daripada kita akil balik kan, dosa yang kita buat sampai ke saat ini terlalu banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Buatlah dosa setara apa pun, jika kita bertaubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita keampunan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Dan ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya, termasuk orang yang bukan Islam. Kalau kita tengok mereka yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala mempunyai satu sifat yang wajib bagi dia, iaitu sifat Ar-Rahim. Katanya ulama, bersyukur di atas nikmat itu juga merupakan satu nikmat. Yang ni yang saya cuba nak bagi tahu. Kalau kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi, itu dah nikmat dah. Tapi apabila kita bersyukur di atas nikmat itu tadi, juga merupakan satu nikmat. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan tazkirah saya dengan memetik satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kaitan langsung dengan tajuk kita malam ni, iaitu hadis yang berkenaan dengan niat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal ataupun perbuatan itu dimulakan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perkara itu tergantung dengan apa yang diniatkannya. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu tadi kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha. Tetapi barang siapa yang berhijrah kerana menginginkan perkara dunia ataupun kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kembali kepada apa yang diniatkannya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi tuan-tuan, para asatizah yang saya muliakan, para guru, setiap perbuatan kita ini hendaklah dimulakan dengan niat. Di samping kita seorang manusia yang hidup di atas muka bumi ini, yang sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ujian tadi, maka kita sebagai manusia perlu sentiasa memperbaharui niat kita. Mungkin sebelum ini kita dah niat tapi belum cukup baik. Jadi kita niat lagi supaya dia jadi lebih baik. Maka penghijrahan, sesuai dengan tajuk kita malam ini, penghijrahan yang kita nak lakukan itu memerlukan kepada niat. Ataupun boleh kita sebutkan sebagai azam. Saya yakin semua orang pernah dengar perkataan ni, azam ya. Apa maksud azam? Azam ni boleh saya definisikan sebagai kita berniat di dalam hati kita untuk melakukan perkara yang baik. Itu maksud azam. Contohnya, kalau tahun lepas kita katakan contohnya tahun lepas kita berazam untuk menjadi seorang yang berjaya tapi tak tercapai, maka sempena dengan tahun baru mengikut kalender Islam, maka kita azam lagi supaya apa yang kita niatkan itu tercapai. Itu maksudnya. Jadi bersempena dengan bulan Muharram yang bakal kita sambut tak lama lagi, iaitu banyak peristiwa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin para penonton yang sedang menonton ini jauh lebih tahu daripada saya tentang
cerita-cerita yang berkenaan dengan peristiwa yang berlaku di dalam bulan Muharram. Antaranya adalah cerita ataupun peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah bersama para sahabat. Walaupun di sana ada khilaf ulama berkenaan dengan tarikh sebenar, tapi tidak ada masalah. Sepakat ulama menyatakan peristiwa tersebut berlaku pada bulan Muharram. Ataupun yang kita sebut peristiwa itu sebagai Ma'al Hijrah. Kebiasaannya tuan-tuan, pada bulan Muharram bersempena dengan Ma'al Hijrah, ada anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Tapi tahun ni kita tak tahu lagi siapa. Macam tahun lepas, yang dapat adalah DG Kesihatan kita kan, Tan Sri Noh Hisham. Jadi itu merupakan satu anugerah lah kepada orang yang berjasa kepada negara. Antaranya lagi apa yang berlaku di dalam bulan Muharram adalah peristiwa kematian Sayyidina Husain bin Ali, iaitu cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku di Karbala pada 10 hari bulan tahun ke-61 Hijrah. Jadi bulan Muharram yang kita nak sambut ni, tuan-tuan para asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram yang kita nak sambut ni adalah bulan yang pertama yang berlaku pada zaman Khalifah Umar. Pada zaman Khalifah Umar mula-mula berlakunya bulan Muharram. Dia yang cadangkan supaya adanya sistem kalender mengikut tahun. Sebelum tu memang dah ada bulan dah, cuma tak ada sistem kalender mengikut tahun. Jadi pada zaman Khalifah Umar tu surat dah banyak masuk, dah banyak masuk. Jadi Sayyidina Umar bagi tahu kita buat bulan. Jadi dari situlah berlakunya bulan Muharram dan disusullah daripada Muharram, Safar hingga ke Zulhijjah. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan secara jelas, tuan-tuan, ada 4 bulan haram yang dinyatakan oleh Nabi SAW, iaitu yang pertamanya bulan Zulkaidah, kemudian bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan Nabi kata ada satu lagi bulan yang mana Nabi kata Baina Jumada wa Sya'ban. Apa maksud Baina Jumada wa Sya'ban? Iaitu di antara 2 Jumada, Jamadil Awal dan Jamadil Akhir, dan Sya'ban. Ulama mengatakan antara 2 Jumada tu yang dimaksudkan adalah Jumadil Akhir. Jadi antara 2 bulan itu ialah bulan Rajab. Jadi 4 lah bulan haram. Bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi itulah sejarah, sedikit sejarah yang berkaitan dengan macam mana kedatangan bulan Muharram ni. Jadi kalau orang tanya dengan kita dah boleh cerita sikit lah, insyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi peristiwa yang sangat penting yang berlaku di dalam bulan Muharram, iaitu yang disebutkan sebagai Yaumul Ashura. Kita lazim dengar kan Yaumul Ashura, ataupun Yaum itu bahasa Arab. Ashura tu maksudnya 10. Yaumul Ashura maksudnya hari ke-10. Maka kita ahli sunnah wal jamaah, iktikad kita seperti yang Nabi kata, pada setiap hari, hari-hari tertentu ataupun bulan-bulan tertentu ada kelebihan dan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia sabit dengan hadis Nabi SAW ataupun disebutkan dalam Al-Quran, maka kita kena beriman bahawa bulan-bulan atau hari-hari tertentu mempunyai kelebihan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan satu contoh. Contohnya, kita selalu apabila masuknya hari Jumaat, kita akan post kat status kan, jangan lupa berselawat hari ini, jangan lupa baca Al-Kahfi. Kenapa? Kerana pada hari Jumaat mempunyai kelebihan yang tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan hari-hari yang lain. Begitu juga bulan kan, apabila masuknya bulan Ramadan, kita sebagai orang Islam berlumba-lumba untuk membuat amal kebaikan. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 1000 pahala, 1001 kebaikan yang banyak sangat apabila datangnya bulan Ramadan. Kan? Antaranya, kalau saya nak sebutkan banyaklah, tapi antaranya yang selalu kita kejar adalah malam Lailatul Qadar kan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya pada malam itu
Kalau kita buat amal kebaikan, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tak nak? Jadi apa yang saya sebutkan tadi bahawasanya kita orang Islam kena alert dengan bulan-bulan ataupun hari-hari tertentu yang mana yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawasanya pada bulan-bulan atau hari-hari tertentu tersebut mempunyai kebaikan dan kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah lebih memerhatikan hari untuk dia berpuasa kecuali pada bulan Muharram. Lihat tuan-tuan. Ini antara satu kelebihan bulan Muharram. Bulan-bulan lain Nabi tak alert sangat, tapi bila masuknya bulan Muharram, Nabi alert untuk berpuasa sunat. Selain bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan tu memang wajib bagi orang Islam untuk berpuasa kan. Ini cerita pada puasa sunat. Maka itulah di antara fadilat ataupun kelebihan yang ada pada bulan Muharram. Idzan, muslimin dan muslimat, para asatizah, rakan-rakan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Muharram ini tadi ada satu hari yang saya sebutkan, iaitu hari ke-10 pada bulan Muharram, iaitu hari Ashura. Baik, Nabi SAW dalam satu hadis menyebut, lamma qadima sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahudu siyaman yawm Ashura faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadza yawmul ladzi tasumunahu, kata Nabi. Faqalu yawma hadza yawmun azim anjallahu fihi Musa wa qaumihi wa gharraqa fir'auna wa qaumihi fasama Musa syukran fanahnu nasumu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanahnu ahaqqa wa aula bi Musa minkum fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyami. Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bersama sahabat dia masuk ke dalam Madinah, maka dia bertemu dengan satu kumpulan Yahudi yang sedang berpuasa pada hari ke-10 pada bulan Muharram. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza yaumul ladzi tasumunahu?" Hari apa yang kamu berpuasa ni? Faqalu, maka katanya orang Yahudi, "Hadza yaumun azim." Ini merupakan hari yang besar bagi kami. Kerana apa? Anjallahu fihi Musa wa qaumihi. Kerana Allah telah membebaskan Nabi Musa daripada kaumnya, wa gharraqa fir'auni wa qaumihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menenggelamkan Firaun bersama kaumnya. Fasama Musa syukran. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai tanda syukur. Fanahnu nasumu, maka mereka berpuasa. Faqala Rasulullah, maka katanya Rasulullah, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa. Maka kami ni lebih-lebih lagi lah berhak daripada kamu ke atas Nabi Musa. Kerana kami ni merupakan umat Nabi Musa juga, kata Nabi. Fasama Rasulullah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa. Wa amara bi siyami, dan Nabi menyuruh sahabat-sahabat untuk berpuasa. Berdasarkan hadis tadi, tuan-tuan muslimin, rakan-rakan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis tadi nak bagi tahu kita sebab kenapa dilakukan amalan ataupun ibadat pada hari tersebut. Sebab dia yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan menyelamatkan Nabi Musa. Itu sebab dia. Ibadat dia apa? Ibadat dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama seluruh sahabat pun berpuasa. Sebab Nabi kata, kalau kamu berpuasa atas Nabi Musa, maka kami orang Islam lebih layak berpuasa kepada kamu. Maka ulama mengeluarkan hadis, mengeluarkan hukum daripada hadis yang mana nak membezakan antara puasa orang Islam dengan puasa orang Yahudi. Jadi Nabi kata tahun depan kita puasa awal lagi, 9 Muharram, dan kita dah puasa dah. Orang Yahudi puasa 10, kita puasa 9, puasa 10 pun puasa. Jadi maka ulama mengambil hukum daripada hadis tersebut, maka kita sebagai orang Islam sunat berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10
Muharram, sebab nak bezakan dengan orang Yahudi itu tadi. Jadi dalam satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bagi tahu pada 10 Muharram tadi ada satu lagi peristiwa yang mana Nabi Nuh alaihi salam telah berlabuh di Bukit Judi. Nama bukit dia Bukit Judi. Tapi kita orang Melayu jangan faham judi itu macam kita faham kan. Tuan-tuan, kalau anak-anak kita tanya kenapa nama judi, kita kata dia tak tahulah, memang nama dia macam tu. Yang pasti namanya Bukit Judi, bukan Bukit Grand Old Lady. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk guru-guru yang berada di kawasan luar Miri dan Sarawak, di Miri ni ada satu bukit namanya Bukit Grand Old Lady. Bukitnya cantik, bila kita naik ke atas tu kita boleh nampak pemandangan laut yang terbentang luas, subhanallah. Jadi tuan-tuan, ada satu benda yang menarik nak kita tengoklah di sini berkenaan dengan istilah Arab dan Melayu ni. Kadang-kadang kod Melayu nama dia bila kita sebut jadi buruk istilah Arab tu. Tapi kod Arab nama dia baik. Contoh saya bawa judi tadi. Judi itu nama bukit kan tuan-tuan. Tapi kalau kita faham kat bahasa Melayu, judi itu perkara haram lah, yang bermain judi tu kan. Yang mana Allah larang dalam Al-Quran, Allah sebut maisir. Allah melarang kita berjudi. Contoh lain perkataan bahlul. Bahlul tu kalau ikut kita orang Melayu faham bahlul tu perkataan yang kesat lah. Tapi tahukah kita bahawa bahlul tu sebenarnya satu nama yang mana nama seorang ulama yang hebat yang pernah hidup pada zaman tabi'in. Tu dia bahlul. Tapi kalau kita sebut bahlul, bahlul. Jadi itulah maksud saya. Baik. Saya nak laju sikit sebab setengah jam tak cukup. Jadi kalau saya terlaju ni minta maaf lah. Muslimin dan muslimat, para asatizah, rakan-rakan guru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita pasal bukit judi tu tadi, ada sebahagian riwayat bagi tahu bukit judi itu letaknya di Jordan. Ada sebahagian riwayat bagi tahu bukit itu terletak di Turki. Ada sebahagian lagi kata dekat Syria. Wallahu alam, tak pasti di mana sebab ketiga-tiga negara ni saya pun belum sampai. Cuma adalah kawan-kawan yang pernah belajar di sana. Yang pasti bukan di Malaysia, bukit judi tadi. Maka berdasarkan hadis daripada riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya tadi, ulama mengambil hukum sunat berpuasa pada hari ke-9 dan 10 Muharram. Kerana seperti yang saya sebutkan tadi, nak membezakan amalan orang Yahudi dengan orang Islam. Jadi dari situlah apabila bahtera Nabi Nuh alaihi salam berlabuh di Bukit Judi, maka di situlah timbul satu peristiwa yang mana kita sebut sebagai peristiwa memasak satu makanan yang diberi nama sebagai bubur Ashura kan. Saya yakin tuan-tuan para asatizah guru-guru kita maklum dan masyhur dengan bubur ni. Jadi sabit daripada kisah tentang Nabi Nuh tadi berlaku di Bukit Judi. Walau sekalipun tiada hadis yang sabit, tapi diceritakan di dalam kitab-kitab tarikh ataupun kitab-kitab sejarah daripada ulama-ulama kita, cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam, dia berlabuh atas Bukit Judi. Kemudian dia kumpulkan semua makanan yang ada di atas kapal, campur, masak dan beri kepada penduduk dalam kapal tu makan. Maka peristiwa tersebut kita jadikan sebagai tauladan dan kita pun buat kan. Kalau kita dekat, kalau saya lah di Semenanjung dulu memang terkenal lah dengan bubur Ashura ni. Campur macam-macam. Campur tu, campur ni, gaul, masak dan makan. Yang paling famousnya kalau bubur Ashura ni dekat Kelantan. Tu paling famous sekali. Dah macam wajib pula. Tapi dia tak wajib dia hukum dia harus saja untuk kita masak. Jadi bila nak masak bubur Ashura ni? Masaklah bila-bila nak masak pun tak kisah. Yang penting apa yang kita buat tu kita kena buat dengan ikhlas kan. Nak masak hari apa pun tak kisah. Nak masak hari ke-9 Muharram pun boleh, makan untuk buka puasa. Nak masak untuk hari ke-10 Muharram pun boleh, makan untuk buka puasa. Sebab hari 9 dan 10 tu kita sunat, puasa sunat. Kita disunatkan untuk berpuasa. Nak masak hari ke-11 tu pun boleh. Masak tengah hari tu kemudian makan, tak jadi masalah.
Yang masalahnya apa? Yang masalahnya kalau kita masak, kemudian kita tak bagi kat jiran sebelah. Itu tak boleh. Kita dah masak-masak, kita biar je jiran sebelah kita lapar kan. Itu tak boleh. Itu kedekut namanya. Tapi jiran sebelah saya ni baiklah. Sahabat saya sangat murah hati. Dia kalau masak memang memang dia akan bagi saya. Ini bukan puji ni. Ini memang realiti. Orangnya murah hatilah jiran sebelah saya ni. Untung siapa dapat berjiran dengan dia. Ya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambung lagi cerita dia. Jadi Nabi SAW bagi tahu ada dua perkara sunat ataupun amalan sunat yang sabit dengan hadis Nabi SAW. Yang pertamanya kita berpuasa pada hari Ashura, hari ke-9 dan ke-10 pada bulan Muharram. Dan yang keduanya kalau boleh kita belanja besar sikit pada hari Ashura tersebut. Pada hari ke-10 Muharram tu buatlah makan besar sikit, ajak adik keluarga, sanak saudara kita makan. Kalau boleh lah, sebab sekarang ni tak boleh musim pandemik kan. Kalau berkumpul-kumpul dikira salah. Tapi kalau dah boleh berkumpul esok, buatlah makan besar sikit, ajak saudara mara kita kan untuk makan sekali. Maka kita dapat pahala sunat. Jadi itulah antara cerita yang ada pada bulan Muharram. Yang mana cerita-cerita ni merupakan tauladan yang baik kepada kita. Kalau kita ikuti dan kita teladani cerita-cerita tersebut merupakan satu kisah yang perlu kita teladani bersama. Jadi masuk kepada cerita macam mana kita nak hijrah ni, macam mana kita nak jadi orang yang lebih baik daripada sebelum ni, sempena bulan yang baik ni. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rakan-rakan guru, para asatizah, saya berpesan kepada diri saya dan diri sahabat-sahabat semua. Yang pertama, apabila kita sebut mengenai peristiwa hijrah, sempena dengan bulan Muharram, bulan yang pertama dalam kalender umat Islam. Yang pertamanya, kalau kita nak berhijrah daripada baik kepada lebih baik daripada sebelum ini, contoh tidak baik kepada baik, yang baik jadi lebih baik. Yang pertama sekali kita kena ada matlamat yang jelas. Kita kena ada matlamat dan hala tuju yang jelas. Sebab orang yang hidup dalam tak ada matlamat ni, hidup dia tak konsisten. Kejap dia macam ni, kejap. Kalau dia ada matlamat, maka dia akan bergerak selari dengan apa yang diusahakan dia. Seperti mana kata para hukama, man sara ala darbi wa sala. Siapa yang berlalu atas landasan, maka dia akan sampai. Man sara ala darbi wa sala. Kalau dia banyak simpang siur, tak sampailah. Ataupun lambat sikit sampai. Yang kedua, tuan-tuan, kita mestilah selalu melazimi taubat. Selalu melazimi taubat. Saya berpesan kepada diri saya juga. Kerana kita sebagai seorang manusia ni, kita pendosa. Walaupun kita ustazah, kita seringkali melakukan dosa. Jadi, yang keduanya kita senantiasalah melazimi taubat. Jadikan amalan sunat taubat itu, solat sunat taubat itu sebagai amalan. Kurang-kurang mingguan. Contoh kalau saya personal, saya setiap kali hari Jumaat, kalau sempat, saya akan buat 3 amalan ni. Apabila masuk ke masjid, saya akan buat solat sunat tahiyatul masjid, saya akan buat solat sunat hajat, saya akan buat solat sunat taubat setiap kali Jumaat. Kita selalu bertaubat. Katanya Imam Al-Ghazali rahimahullah, jika kamu bertaubat sehingga taubat itu gugur dan kamu kembali melakukan dosa, maka bersegeralah bertaubat kembali. Kata Imam Al-Ghazali, katakanlah pada dirimu, moga-moga aku mati sebelum mengulangi dosa kali ini. Kalau kita faham apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini, maka Allah Subhanahu wa taala tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak mana dosa yang kita buat, kalau kita bertaubat, nescaya Allah akan menerima taubat kita. Sehinggalah bila datangnya hari kiamat, maka pintu taubat akan ditutup. Tapi kalau sebelum tu, buatlah dosa banyak mana pun, selagi mana kita bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita, insya-Allah. Yang ketiga, sentiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata ulama, ad-du'a silahul mukmin. Doa itu merupakan senjata kepada orang mukmin. Kalau kita malas berdoa, macam mana? Kan? Kita ni dah hidup dekat muka bumi ni berapa ribu tahun, maafkan saya, berapa puluh tahun.
kan? Tapi kita malas nak berdoa, malas nak meminta kepada Allah. Sedangkan Allah suka orang yang meminta kepadanya. Lagi kita banyak minta, lagi Allah suka. Jadi kita kena selalu berdoa kepada Allah. Yang keempat, mulakan sesuatu perubahan dengan ringan dulu. Jangan kita terus nak berat. Kita mula macam kata pepatah Melayu kan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itu maksudnya, mulakan dengan perubahan yang ringan. Katanya Sayyidina Aisyah. Siapa Sayyidina Aisyah? Iaitu isteri kepada Nabi SAW. Kata Sayyidina Aisyah, wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut kemampuan dan keupayaan kamu. Maka sahabat tanya, amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni? Maka katanya, amalan yang berterusan walaupun sedikit, kan? Madama wa in qalla. Buat benda tu sikit je, tapi buat solat sunat duha 2 rakaat je. Ada orang buat 4, ada orang buat 6. Tapi kita buat 2, tapi kita hari-hari buat. Lebih baik daripada orang yang buat 4, 6, 8, 10, 12 tapi seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Bahkan lebih teruk tak pernah buat langsung. Jadi itu maksud dia. Buat benda tu sikit tetapi berterusan. Yang kelima, pilih persekitaran yang sama dengan misi dan hala tuju kita. Maka kita ni sebagai orang Islam, kita kena pilih persekitaran yang sesuai dengan kita lah. Walaupun ada kalanya kita terpaksa memilih persekitaran yang different, yang berbeza dengan kita atas dasar kita nak berdakwah. Tetapi kalau atas dasar kita nak berhijrah, kita kena pilih persekitaran yang sesuai dengan kita. Seperti mana yang diceritakan dalam hadis Nabi tentang kisah seorang penjual minyak wangi, kan? Apabila dia berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi itu tadi, maka dia akan dapat wangi tersebut. Tapi apabila dia berkawan dengan penjual besi ataupun tukang besi, maka dia akan terkena percikan api tersebut. Maka kita boleh pilih. Kalau kita nak jadi baik, kita lazimi berkawan ataupun kita sentiasa mendampingi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kalau kita mendampingi orang-orang yang qabih, orang-orang yang buruk, kita bimbang, kita terikut dengan dia. Ataupun kalau kita yakin kita boleh berdakwah, maka kita tidak boleh meninggalkan dia begitu saja. Kita boleh berdakwah, tapi hadis ni bagi tahu kalau kita nak menjadi seorang yang berbaik, maka kita kena lazimi orang-orang yang baik. Jadi yang keenam pula, jaga solat. Jaga solat, sentiasa mengingati Allah, kan? Kerana solat itu tiang agama. Tak boleh tidak, kita mesti solat. Asalkan nama kita orang Islam, Muslim, kita kena solat. Kerana solat itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan kita solat itu akan mencegah daripada perkara buruk dan munkar. Dan seterusnya kita kena sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun penting tuan-tuan, muslimin, muslimat, para asatizah, rakan-rakan guru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Penting untuk kita selalu berzikir. Maksud zikir di sini kita kena sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan lisan dan juga dengan hati. Kerana kata Allah Subhanahu Wa Taala, ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Dengan kita mengingati Allah, maka kita akan mendapat ketenangan jiwa, kan? Orang yang selalu mengingati Allah akan dapat ketenangan jiwa tersebut. Itu janji Allah, kan? Kalau dia kaya sekali mana pun, tapi kalau dia hidup dalam keadaan lara, walaupun dia banyak duit, kan, dia boleh hidup dalam keadaan yang seronok tapi hati dia tidak tenang. Berbanding orang yang sedikit duit hartanya tapi bila dia selalu ingat kepada Allah, maka hati dia akan tenang. Jadi saya teringatlah satu ungkapan nasyid daripada kumpulan UNIC. Lagu ni famous, satu lagu yang menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bahagia, kan? Macam mana ciri-ciri orang yang bahagia ni? Lagu dia panjang tapi saya nak ambil chorus je. Boleh saya nyanyi sikit ke? Minum sikit. Boleh Ustaz Zaid?
Boleh. Sikit je, Okey. dia banyak. Sikit nak habis dah. Jadi dalam lagu tu kata, di chorus je kebahagiaan itu satu kesyukuran bila kaya jadi insan pemurah, bila berkuasa amanah, bila berjaya tidak alpa, bila sihat tidak lupakan Tuhan. Hakikatnya bahagia itu adalah ketenangan bila hati mengingati Tuhan. Jadi ayo sama-sama kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan tenang. Bersempena dengan bulan Muharram, bulan yang pertama dalam kalender umat Islam, marilah sama-sama kita berhijrah daripada buruk kepada baik dan daripada baik kepada yang lebih baik, untuk kita mencapai matlamat dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat kelak, insya-Allah. Dan yang terakhirnya, apabila selesainya kita melakukan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, maka yang ketujuh adalah kita bersyukur. Kita bersyukur di dalam setiap proses yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk kita berhijrah kepada baik, menjadi lebih baik itu tadi, kita senantiasa kena bersyukur. Satu kata-kata hikmah yang mana ulama kata apabila kita masuk syurga. Ini bukan ulama katalah, kata-kata hikmat. Apabila kita masuk syurga, apa yang boleh kita raikan bukanlah tentang matlamat kita nak masuk syurga tu tadi, tetapi proses yang kita telah melalui untuk kita masuk ke syurga itu tadi. It's about process. Selalu saya ingat kata Dr. Narawi, dia selalu sebut nama pada saya, Ustaz, apa yang kita lalui ini adalah satu proses. Jangan malu, jangan segan, keep going, teruskan usaha. Bila kita berusaha, kita pasti akan berjaya. Jadi bukan tentang matlamat kita, tapi proses yang kita lalui untuk dapatkan apa yang kita matlamatkan itu. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi sekadar itu dulu, saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini mengguris perasaan ataupun menyinggung perasaan kepada siapa-siapa. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang buruk itu juga daripada Allah, tetapi disandarkan kepada diri saya yang serba lemah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Zaid selaku pihak penganjur dan juga Sekolah Kebangsaan Pucuk Corner. Semoga program seperti ini dapat kita lakukan dan kita buat penambahbaikan supaya dia mendapat manfaat kepada orang ramai, insya-Allah. Mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, terguris kata sekali lagi. Semoga kita berjumpa lagi dan saya minta maaf juga sebab lebih sikit masa tu. Jadi setakat itu dulu, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Saifuddin di atas tazkirah yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Kira lepas ni tahulah orang kita berjiran Saifuddin. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kita semua mendapat manfaat dari tazkirah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Seterusnya kita dapat berusaha dan berazam untuk sama-sama menunaikan tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hamba-Nya. Baiklah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita akhiri majlis kita pada malam ini, pihak kami ingin memaklumkan bahawa pada 10 Ogos 2021, iaitu pada hari Selasa jam 11 pagi, saya tunjukkan slide di mana panitia pendidikan Islam dan bahasa Arab
SK Pujut Corner bersama SK Syed Osman, SK Agama Miri dan SK Tudan akan menganjurkan satu ceramah khas Ma'al Hijrah yang bertajuk Nak Stay atau Hijrah, yang mana ceramah ini akan disampaikan oleh pendakwah terkenal tanah air iaitu Al-Fadil Imam Muda Ashraf secara live di Facebook SK Pujut Corner dan juga di YouTube channel My PPD Miri TV. Jadi untuk memastikan semua tidak ketinggalan dalam menyaksikan ceramah ini, jangan lupa tekan butang like, tekan butang subscribe dan share di FB SK Pujut Corner serta YouTube channel My PPD Miri TV. Baiklah, kita teruskan majlis pada malam ini dengan sesi fotografi. Jadi untuk itu mohon Ustaz, Ustazah, Cikgu-Cikgu, para AKP, pensyarah-pensyarah serta semua warga pendidik untuk onkan kamera bagi kita mengambil gambar. Silakan. Okey, sedia? Okey, 1, 2, 3. Tutup dulu presentation tu Ustaz. Okey, kejap. Okey, sedia 1, 2, 3. Okey, right. Kalau ada siapa-siapa yang boleh ambil gambar, boleh ambil sekali nanti kita ni. Okey, sekali lagi. Sedia. 1, 2, 3. Okey, alright. Alhamdulillah. Baik, dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada malam ini. Saya selaku pengerusi majlis pada malam ini mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan dan ada ketidakselesaan sepanjang majlis ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk dan lemah itu semuanya datang daripada diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Okay, terima kasih pada guru besar yang hadir, guru-guru, warga pendidik. Terima kasih juga kepada Ustaz Saifuddin. Yang lepas ni ada orang nak ni kot, nak booking untuk penasyid. InsyaAllah kita jumpa pada program bersama Imam Muda Ashraf akan datang ya. InsyaAllah. Okay, terima kasih juga kepada guru besar dari SK Datuk Seri Kamarudin dan juga SK Puchong Indah yang sudi melapangkan masa bersama-sama mengimarahkan program kita pada majlis ini, pada malam ini. Dr. Narawi, pensyarah IPG, terima kasih juga. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Jumpa lagi. Ada mana tu? Ada mana tu Doktor? Nak booking ni penyanyi kita ni. Boleh buat album ke? Boleh. Okey, terima kasih semua. Sama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu dapat manfaat lah.